Alright, Nick, can you get a mic check? Hai, saya Nicky. Inilah Alpha. Hidup memang sibuk. Setiap hari kita ada banyak soalan. Apa patut aku pakai? Macam mana cuaca hari ini? Apa berita hari ini? Macam mana nak siapkan semua ini? Tapi ada soalan lebih penting seperti, mengapa saya wujud? Mana hala tuju saya? Ini sajakah? Ini sajakah maksud kehidupan? Inilah soalan penting kehidupan, tapi kita tiada masa memikirkannya baik-baik. Kita semua berbeza pendapat tentang makna hidup dan iman. Alpha ialah peluang mengkaji soalan penting kehidupan. Ini tempat yang baik untuk berkumpul, berbincang secara terbuka dan jujur. Saya Gemma. Saya Toby. Dan ini Alpha. Saya guna Google. Mestilah Google. cari kat Wikipedia. Internet. Saya periksa semua jawapan yang ada. Lepas tu saya gabungkannya. Kemudian buat kesimpulan sendiri. Atau rakan bijak. Aku tak tanya soalan kehidupan, susah nak jawab. Google atau nenek saya. Saya bertafakur atau membaca. Kalau ada soalan tentang kehidupan, saya akan tanya keluarga. Saya belum lagi ada soalan yang serius. Saya tanya mak dan ayah. Biasanya. Mak atau ayah, mungkin nenek. Saya cari jawapan dari perpustakaan. Saya cari kat sana sebab kawan-kawan saya tak boleh percaya. Kuncinya adalah diri sendiri. Kamu perlu cari jawapan sendiri. Kalau keliru, saya tanya dia. Dia buat saya makin keliru. Kalau tentang hal peribadi, saya cuba cari jawapan sendiri dahulu. Pada malam pertama kawan-kawan saya mengikuti Alpha, mereka duduk menunggu setengah jam di dalam kereta untuk memperhatikan siapa yang datang. Selepas melihat ramai orang-orang biasa yang masuk, mereka pun mencubanya. Anda mungkin terfikir, adakah saya seorang saja yang tak percaya semua ini? Bukan Kristian dan tak pergi ke gereja. Jika ya, anda di tempat yang betul. Alpha direka untuk mereka yang tak mengaku sebagai Kristian atau yang jarang ke gereja. Berbincang tentang kehidupan dan kepercayaan dengan orang asing mungkin agak pelik. Tapi Alpha sering membina persahabatan baru sewaktu ia dilaksanakan. Pada waktu dahulu, saya sikit pun tak minat dengan agama Kristian. Ikut program seperti Alpha pun tak pernah. Saya tak diasuh sebagai Kristian. Ayah saya Yahudi yang sekular, dia agnostik. Mak saya pula tak ke gereja. Saya langsung tak minat dengan agama Kristian. Pertama sekali bagi saya, ia amat membosankan. Bagi saya, semua tentang gereja, pegangan Kristian dan agama terlalu suram dan membosankan. Saya jadi serba salah, entahlah, tapi saya tak nak terlibat. Saya juga fikir ia tak benar. Saya pun cuba meneliti dan berusaha membuat bantahan intelektual. Selepas itu, saya amat berbangga menggelar diri sebagai pembantah logikal. Saya gemar berdebat dengan orang yang kononnya Kristian. Saya dikenali sebagai orang atheist yang suka berdebat di universiti. Saya juga fikir ia tiada kaitan dengan saya. Mustahil lelaki yang hidup 2000 tahun lalu, 2000 batu jauhnya, ada kaitan dengan hidup saya sekarang. Ia lapuk dan tiada kaitan. Pada masa yang sama, mengenang kembali sekarang, saya mengaku ada yang hilang. Saya kata begitu kerana rasanya saya tidak menikmati kehidupan. Saya sentiasa menantikan masa hadapan. Sewaktu di bangku sekolah, saya terfikir, mungkin saya akan mula menikmati kehidupan selepas peperiksaan ini. 3 minggu selepas peperiksaan itu tamat, saya berfikir, mustahil hidup cuma begini. Saya berfikir mungkin selepas tamat sekolah, barulah kehidupan sebenar bermula. 3 minggu selepas tamat bersekolah, saya berfikir, mustahil hidup cuma begini. Saya berfikir mungkin saya harus dapatkan teman wanita. Entah macam mana saya berjaya dapatkan teman wanita. 3 minggu kemudian saya berfikir, mustahil kehidupan cuma begini. Pada dasarnya ada yang hilang. Saya mahukan benda lain. Pelakon Jim Carrey pernah berkata,
Saya harap semua orang jadi kaya terkenal dan memiliki semua yang diidamkan, supaya mereka sedar itu bukanlah jawapannya. Ada segelintir orang yang ingin menjadi ternama dan kaya raya. Ada juga yang mencari kebahagiaan melalui hubungan, kerjaya, wang dan yang lain. Tapi, pernahkah anda merasa sebagus manapun benda tersebut, hidup bukan hanya begini? Ya, kehidupan tak selalunya mengikuti rancangan kita. Apabila ia berjalan lancar dan kita berjaya mencapai impian, ia tidak mencukupi. Ia tidak memuaskan, seolah-olah ada yang hilang. Pelawak dan pelakon Russell Brand berkata, dadah dan arak bukanlah masalah saya. Masalah saya ialah realiti. Dadah dan arak adalah jawapan untuk mengisi kekosongan dalam diri saya. Yesus berkata, sayalah roti kehidupan. Dalam kata lain, sayalah yang memenuhi keinginan di lubuk hati setiap manusia. Yesus berkata, hanya Dia yang mampu memenuhi dahaga rohani itu. Freddie Mercury, penyanyi kumpulan rock Queen, telah mengumpulkan kekayaan dan mempunyai jutaan peminat. Tapi dia mengaku dalam temu bual sebelum kematiannya bahawa dia amat kesunyian. Dia berkata, anda boleh memiliki semuanya di dunia dan tetap menjadi manusia paling kesunyian. Itulah kesunyian yang paling pahit. Kejayaan membuat saya dipuja dan menjadi kaya raya. Tapi, ia menghalang saya memiliki satu hal yang kita perlukan, hubungan yang penyayang dan berterusan. Yesus berkata, sayalah jalan, kebenaran dan hidup. Pada dasarnya, hanya ada satu hubungan penyayang yang berkekalan, iaitu hubungan dengan Allah. Yesus berkata, sayalah jalan kepada hubungan itu. Mungkin wang? Apa menggembirakan saya? Muzik, aiskrim dan keju. Tidur menggembirakan saya. Entah pergi ke gym, berjumpa kawan-kawan, pergi pub, bola sepak. Anjing. Arak. Perempuan? Itu saja. Hidup bernyawa membuat saya gembira. Pakaian? Perempuan? Kehidupan lebih daripada ini. Itu soalan yang baik. Entahlah, tak tahu. Rasanya kita patut belajar beberapa hal. Tiada benda lain. Saya masih berfikir tentangnya. Tiada. Hidup pada saat ini. Sudah tentu, saya memang percaya kehidupan bukan setakat begini. Entahlah, maaf. Sewaktu berusia 17 tahun, saya makan burger dengan 2 orang kawan sambil melihat di luar tingkap. Kami berbual tentang beberapa buah kedai di seberang jalan. Saya dapati penglihatan saya kabur meskipun apabila mengecilkan mata. Saya pun meminjam cermin mata kawan saya. Sebaik saja memakai cermin mata itu, saya dapat melihat semuanya. Warna, bentuk, perkataan. Saya kagum melihat semuanya jelas. Sebelum ini, saya mampu melihat, tapi sekarang ia amat jelas. Bagi saya, itulah gambaran terbaik tentang perbezaan yang Yesus berikan. Yesus ialah kanta untuk kita melihat Allah. Dialah kanta untuk kita melihat dunia di dalam cara yang berbeza. Yesus berkata, sayalah kebenaran. Jawapan orang lain kepada orang Kristian mungkin, baguslah, kamu sudah jumpa maksud dan tujuan hidup. Tapi ia bukan untuk saya. Jika difikirkan, kenyataan itu tidak logik kerana jika agama Kristian benar, ia amat penting bagi semua orang. Kalau tidak, ia tak baik kerana kita sudah tertipu. C.S. Lewis, seorang tokoh intelektual ternama pada abad ke-20 yang terkenal dengan karyanya The Chronicles of Narnia berkata, jika agama Kristian palsu, ia tak penting. Kalau ia benar, ia amat penting. Ia tidak boleh menjadi hanya separuh penting. Saya dilahirkan dalam keluarga peguam, oleh itu saya ingin mengkaji dokumen dan sumber asalnya. Saya tak pernah mengkaji buktinya dan menjadi kagum tentang betapa banyaknya bukti berkenaan kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus. Saya membuat kesimpulan bahawa ia benar sewaktu membaca dokumen yang ada di dalam Perjanjian Baru. Salah satu kes terakhir saya sebagai peguam dilakukan di Mahkamah Rayuan di hadapan Hakim Denning. Dia mungkin hakim paling bijak dan arif pada abad ke-20. Dia pernah berkata Alkitab ialah buku paling lusuh yang ada di almarinya. Dia telah meneliti buktinya dengan terperinci dan menyimpulkan bahawa ia memang benar. Seorang bekas profesor sejarah di University Oxford mengatakan kebangkitan Yesus sebagai fakta paling kukuh dalam sejarah. Saya tak sedar ramai perintis sains moden adalah orang Kristian. Descartes, Newton, Kepler, Galileo, Locke, Copernicus, Faraday, Kelvin,
Pasteur. Francis Collins, salah seorang saintis terulung zaman ini, ialah pengarah projek genom manusia yang memetakan 3 bilion huruf dalam DNA manusia. Ia dianggap sebagai usaha sains paling penting di zaman ini. Beliau menjelaskan bagaimana beliau menemui Yesus dan mempercayai kebenaran agama Kristian. Sewaktu saya dibesarkan, kepercayaan bukanlah hal yang sering dibualkan. Ayah saya seorang profesor drama, ibu saya penulis drama. Sewaktu saya ke college, perbincangan lewat malam tentang agama di asrama mulai berlaku. Saya tiada sebab untuk mengaitkan nilai dengan keagamaan. Saya tidak biasa ataupun mempercayainya. Saya berfikir sebarang perasaan keagamaan yang orang miliki mestilah disebabkan oleh pengalaman emosi yang saya tidak mempercayai. Kalau tidak, ia mesti didikan sewaktu kecil yang saya tak pernah lalui. Saya amat gemar mempelajari tubuh manusia dan komponen-komponennya. Saya amat suka diperkenalkan kepada genetik, tetapi saya melalui kurikulum sekolah perubatan dan duduk di sebelah katil pesakit berpenyakit. Itu bukan lagi kajian abstrak tentang molekul dan sistem organ mereka manusia sebenar. Pada suatu petang, salah seorang pesakit saya, beliau seorang wanita tua yang peramah seperti seorang nenek, beliau menghidap penyakit jantung. Beliau mengalami sakit dada yang teruk sewaktu dalam jangkaan saya. Dia berjaya mengharunginya, kemudian memberitahu saya imannya yang membantu beliau dalam situasi itu. Dia sedar faktor di sekitarnya tidak mampu memberikan bantuan, tapi imannya mampu. Setelah selesai menjelaskan imannya dengan cara tersendiri, dia memandang saya yang sedang terpegun dan melihat saya dengan sangsi, kemudian bertanya, "Apa yang doktor percaya?" Saya terpaksa mengaku kepada diri sendiri bahawa soalannya menedarkan saya bahawa saya telah membuat kesimpulan tentang jawapan kepada soalan yang paling penting yang manusia hadapi. Adakah Allah wujud? Saya membuat kesimpulan itu tanpa melihat buktinya. Padahal saya seorang saintis. Saintis sering mendakwa mereka membuat kesimpulan berdasarkan bukti dan saya langsung tidak melakukannya. Saya dibantu oleh seorang pastor yang tinggal berdekatan. Saya mengunjunginya dan bertanya tentang hal ini. Dia berikan saya buku C.S. Lewis yang bertajuk Mere Christianity. Dia merupakan seorang sarjana Oxford dengan intelek yang amat luar biasa dan telah melalui pengalaman yang sama. Dalam kandungan buku itu, saya sedar buat pertama kalinya kita boleh percaya melalui pertimbangan rasional. Malah memandangkan banyaknya petunjuk yang ada di alam semesta, hakikat bahawa wujud dia permulaan dan hukum-hukum fizik yang terperinci, semua pembuli ubah yang mengekalkan sifat-sifat jirim dan tenaga seolah-olah telah ditetapkan dalam julat yang tertentu bagi memastikan hidupan akan wujud di dunia. Begitu juga perkara lain termasuk matematik yang saya gemari dan mengapa ia masuk akal untuk menjelaskan alam semesta yang membuat anda berfikir pencipta mestilah seorang ahli matematik. Itu membawa saya kepada Yesus Kristus. Sebagai manusia yang telah direkodkan dengan baik menurut sejarah, saya tidak mengetahuinya. Saya berfikir Kristus hanyalah sekadar mitos. Selepas membaca lebih lanjut, saya mendapati dia seorang tokoh sejarah yang mempunyai banyak bukti tentang kewujudan, ajaran dan juga kebangkitannya daripada kematian secara harfiah. Peristiwa di sebelah katil pesakit pada hari itu memulakan satu perjalanan untuk saya. Perjalanan yang saya enggan memulakan tapi perlukan. Perjalanan yang saya sangka akan menguatkan ateism saya, tapi tanpa disangka menyebabkan pertawatan saya. Ada perbezaan antara mengetahui fakta tentang seseorang dan mengenali mereka secara peribadi. Saya sudah mengenali suami saya Phil selama 3 tahun. Andaikan sebelum kami berkenalan, saya sudah menjumpainya dalam laman sesawang jejaka menakjubkan. Saya mesti memandangnya dan berfikir, okey, saya tertarik. Bagaimana jika setiap laman menunjukkan kebolehannya? Personaliti yang menawan, hatinya yang lembut, kecerdasannya luar biasa dan kemahiran memasak. Saya akan berfikir, wow, dia memang seorang yang menakjubkan, tapi itu hanya ilmiah. Saya juga bertuah kerana mengawininya dan saya tahu dia seorang yang menakjubkan. Itulah pengetahuan melalui pengalaman, itulah pengetahuan naluri.
Apabila Yesus berkata sayalah kebenaran, dia bukan sekadar merujuk kepada kebenaran intelek. Pemahaman Ibrani tentang kebenaran adalah kebenaran melalui pengalaman. Ada perbezaan besar antara pengetahuan intelek dan pengetahuan peribadi di antara otak dan hati. Apabila orang kata, saya tahu Yesuslah kebenaran, mereka bukan hanya berkata yakin akan buktinya. Mereka juga berkata tentang hubungan tentang Yesus Kristus yang telah bangkit. Yesus berkata, sayalah jalan, kebenaran dan hidup. Saya datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk menangani hal yang menghalang kita menikmati hidup dalam kelimpahan, hal yang memusnahkan kehidupan kita. Saya benci membeli belah. Saya tak suka. Saya rasa saya Allah terhadap membeli belah. Tapi kadang-kala isteri saya Pipa memujuk membeli belah. Sejurus selepas Christmas dan jualan murah, dan dia berjaya memujuk saya membeli belah. Kami masuk ke kedai dan membeli sweater yang cantik ini. Warnanya sama dengan semua sweater saya yang lain. Kami meninggalkan kedai itu dan pergi beli hadiah untuknya. Kami ke sebuah kedai yang teruk. Ia amat sesak, sukar dipercayai. Pipa juga tak tahan dan kata, okey, mari pergi. Jadi kami pun pergi. Semasa keluar, pengeras keselamatan berbunyi dan pengawal menghampiri kami dengan cepat dan menghentikan kami daripada keluar. Orang ramai yang ingin keluar turut ditahan dan mereka yang ingin masuk dihalang. Kami berada di tengah-tengah. Kami berenam yang melalui alat keselamatan secara serentak telah diasingkan daripada orang yang lain. Dan mereka ingin tahu siapa yang membunyikan penggerak itu. Seorang demi seorang kami disuruh melaluinya dan tiada apa-apa yang terjadi. Mereka bukan orang yang menyebabkan penggerak itu berbunyi. Ini berterusan sehingga orang yang keempat tiada yang membunyikan penggerak. Hanya Pipa dan saya yang berdiri di sana dan saya berfikir, alamak, saya mengawini seorang pencuri. Mesti Pipa yang membunyikan penggerak itu. Dia melaluinya dan dia tak membunyikannya. Saya berfikir, alamak, saya pasti ada sesuatu. Saya diperangkap oleh orang. Saya akan ditangkap. Saya akan dihantar ke penjara. Orang ramai sedang memandang di kedua-dua belah. Mereka ingin melihat pencuri yang akan ditangkap bila melaluinya. Selepas itu saya melaluinya, kemudian penggerak itu berbunyi. Mereka bawa saya ke tepi, beg sandang saya dibuka dan mereka menjumpai sweater ini dari kedai lain dengan tanda harganya. Saya rasa bersalah. Itu perasaan bersalah yang palsu. Ada kalanya saya merasai perasaan bersalah yang benar kerana saya melakukan perkara yang salah, yang tak baik. Inilah berita baiknya. Allah mengasihi anda dan Dia mengasihi saya. Allah datang sebagai anaknya Yesus Kristus untuk mati demi anda dan saya. Di salib itu, Dia mengambil rasa bersalah anda, rasa bersalah saya, semua kesalahan anda, semua kesalahan saya. Salah kata, salah fikir, dan Dia mati di pihak kita supaya kita dimaafkan. Pengampunan, kata C.S. Lewis, adalah seperti rakaman kehidupan kita yang dipadam sepenuhnya. Apabila kita menerima pengampunan itu, kita menemui kehidupan dalam segala kelimpahan. Itulah yang Yesus inginkan untuk anda dan saya. Kehidupan penuh kelimpahan, kehidupan yang terbaik. Saya rasa saya sudah lama berusaha menguatkan diri. Seolah-olah saya hanya perlukan diri sendiri dan kawan-kawan dan kami tak dapat dikalahkan. Akan tetapi itu bukanlah kebenarannya. Saya tak nak menjalani hidup secara bersendirian. Kini, keinginan saya terhadap kebenaran lebih kuat berbanding ketakutan terhadap pandangan orang lain. Orang sentiasa tanya, tidakkah itu menjadikan iman seperti tongkat? Mungkin ya. Tapi apakah kegunaan tongkat? Tongkat membantu anda berdiri dengan menguatkan anda. Oleh itu, ya, saya memerlukannya. Terutamanya apabila ia lebih daripada itu. Apabila iman ini umpama tulang belakang yang menolong saya berdiri megah dan membantu saya menjadi kuat bila saya menghadapi cabaran, sama ada di atas gunung atau sesat di dalam hutan atau berdepan dengan ribut kehidupan. Ya, saya memerlukannya. Tapi dalam hati, iman Kristian saya berkata yang saya dikenali oleh Kristus.
dibeli dengan suatu harga, diberkati dengan cahaya. Iman mengatakan kita dikasihi tanpa mengira dosa kita, tidak kira betapa kerapnya kita tersungkur. Dan Yesus tetap membantu saya. Ya, saya akan menjangkaunya. Kenapa tidak? Dulu saya berfikir agama Kristian membosankan, palsu dan tidak relevan. Setelah membaca tentang Yesus, saya sedar itu bukan kebenarannya. Yesus berkata, dialah jalan kepada Allah, dialah yang membawa makna dan tujuan kepada kehidupan anda. Dia kata dialah kebenaran. Dia kata dialah kehidupan, bahawa pengenapan sebenar ditemui dalam hubungan dengan Allah melaluinya. Alfa adalah tempat anda menjadi jujur. Anda boleh luahkan apa yang difikirkan dan mencabar semuanya. Tiada soalan yang terlalu rumit atau terlalu senang. Tidak kira apa sudut pandangan anda, ia sama penting dengan pandangan orang lain. Dalam beberapa minggu akan datang, kita akan mengembara bersama-sama pengembaraan mencari jawapan kepada soalan kehidupan, kepercayaan dan pengertian. Fikirkannya begini, jika anda hidup sehingga 70 tahun, anda menghabiskan 20 tahun dan 3 bulan untuk tidur, 10 tahun dan 5 bulan menonton TV, 5 tahun dan 9 bulan di dalam sesejenis pengangkutan, 7 tahun dan 6 bulan makan dan minum. Anda mempunyai lebih kurang 570,000 jam lagi untuk hidup. Apa salahnya menggunakan kurang daripada 24 jam untuk bertanya soalan penting kehidupan? Selamat datang ke Alfa.